سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا ممن نعرف بأوامرك ونعرف بنهيك وإنا من الملائكة المقربين واخرج من ظلمات الله وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرارك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Maka telah nyata bagimu bahawasa dua kalimah ini mengandung akan sekalian aqaid yang telah terdahulu. Bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama bermula Muhammadur Rasulullah itu laut yang meliputi. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Maka telah nyata bagimu bahawasanya dua kalimah ini dua kalimah ialah dua kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah tauhid ini mengandung akan sekalian aqaid yang telah terdahulu. Semuanya segala aqaid yang bersangkutan dengan segala rasul-rasul dan bersangkutan dengan ketuhanan Allah, semuanya terkandung di dalam dua kalimah inilah. Bahkan sekalian hukum, bukan sekadar itu saja. Bukan sekadar bukan sekadar mengandungi akan segala akidah di dalam dua kalimah ini. Bahkan sekalian hukum itu. Bahkan sekalian hukum itu masuk sekalian hukum-hukum syarak kesemuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan bukan sekadar segala akidah saja terkandung di dalam dua kalimah. Bahkan sekalian hukum-hukum syaraknya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab masuk dengan secaranya semua hukum-hukum wajib, sunat, haram, halal, makruh, kesemuanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kesemuanya. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad itu atas kerjaan, atas tugasan risalah dia. Maka segala hukum wajib sunat apa semuanya masuklah di bawah kata Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad dengan sebab dia jadi Rasul, dia yang menyampaikan kepada kita. Hingga berkata setengah ulama bermula Muhammadur Rasulullah itu laut yang meliputi. Hingga berkata setengah ulama bermula Muhammadur Rasulullah. Bermula perkataan syahadah kita Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah Muhammadur Rasulullah ini laut, yakni seperti laut. Laut, yakni seperti laut yang meliputi. Yang meliputi segala perkara. Segala akidah, segala hukum dan lain-lain lagi. Dan la ilaha illallah itu pula satu titik daripada laut. Jadi kalimah la ilaha illallah tu seolah-olah satu titik daripada laut, setitik air laut. Itu bandingan yang dibuat oleh setengah ulama
Dia katanya Muhammad Rasulullah itu dibanding seperti laut yang meliputi yang menghipuni segala perkara, dan kalimah la ilaha illallah itu seolah-olah satu titik daripada air laut. Apa maksudnya? Artinya mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibandingkan kalimah Muhammad Rasulullah itu seperti laut yang meliputi. Tengok macam mana dia tu laut yang meliputi, sebab cuba kita ingat balik bahasanya segala hukum-hukum, segala perkara dalam bab agama kita, segala pengetahuan dalam agama kita kesemuanya itu datang daripada Nabi Muhammad kesemua. Daripada perkara yang wajib, daripada perkara yang sunat, adab begitu, adab begini, sunat kata begitu, sunat buat begini, sunnah begitu, maka semuanya harus, benda itu haram, benda ini makruh, benda itu harus, dan banyak lagi daripada segala ceritaan umat dulu-dulu. Ceritaan umat dulu-dulu pun itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kesemuanya. Dan masalah ketuhanan Allah Ta'ala itu pun setengah daripada perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga kepada kita. Jadi maknanya sebab itulah dia banding katanya Muhammad Rasulullah itu seperti laut, la ilaha illallah itu seperti satu titik daripada air laut. Sebanyak-banyak air laut tu, la ilaha illallah ini satu titik. Apa maksud dengan perbandingan yang demikian? Artinya, arti kata setengah ulama. Artinya, arti kata setengah ulama, mentauhidkan Allah itu, mentauhidkan Allah ini termasuk dalam kata la ilaha illallah yang dibanding seperti setitik tadi. Mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang, yang menyampai dengan dia, dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah seperti kata tadi itulah. Jadi maknanya kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu kata dia ada, kita tahu kata dia sedia, dan semua segala akidah kita yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala, semuanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita kesemuanya. Jadi maksudnya segala ilmu dalam agama kita lah, tak kira bab hukum, bab hukum fiqh, bab hukum syarak, bab akidah, bab adab tasawuf, dan kisah-kisah dan adab-adab apa semuanya, semuanya terkandung masuk di bawah ialah perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kesemua. Jadi kesemuanya begitu. Maka sehingga katanya ketuhanan Allah itu pun perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga. Ketuhanan Allah. Ketuhanan Allah yang kita faham daripada kata la ilaha illallah itu pun setengah daripada perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga. Maka penyampaian Nabi Muhammad kepada kita itu termasuk dalam kata Muhammad Rasulullah. Penyampaian Nabi Muhammad kepada kita itu masuk di bawah makna kata la Muhammad Rasulullah. Maka setengah daripada itu ialah akidah yang bersangkutan dengan Allah, bab ketuhanan, bab tauhid kepada Allah. Itu perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga. Dengan sebab itulah jadi pendek katanya segala ilmu-ilmu kesemuanya dalam bab akidah dan lain-lain lagi, bab hukum syariat dan lain-lain banyak lagi,
itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kesemuanya. Maka la ilaha illallah yang makna dia ketuhanan Allah itu pun setengah daripada perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sebab tu dibandingkan ketuhanan Allah itu seperti satu titik. Jadi seolah katanya menghipuni di dalam kata Muhammad Rasulullah tu ilmu yang banyak. Muhammad Rasulullah itu meliputi menghipuni akan segala ilmu agama. Yang mana setengah daripada ilmu agamanya ialah bab ketuhanan Allah. Akidah tentang ketuhanan Allah. Sebab tu jadi maknanya dibanding seperti satu titik. Jadi maknanya setengah daripada ilmu, setengah daripada perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ketuhanan Allah. Sebab kalau tidak dibangkitkan Nabi Muhammad kepada umatnya, sebab kalau tidak penyampaian Nabi Muhammad kepada umatnya, daripada mana kita nak tahu kata Allah Tuhan kita? Daripada mana kita nak tahu kata Allah itu Tuhan kita? Tak lain tak bukan daripada penyampaian Nabi Muhammad. Sebab itulah bab ketuhanan Allah itu dibanding satu titik, maknanya setengah daripada pengetahuan. Yang sebanyak-banyak pengetahuan itu, yang sebanyak-banyak pengetahuan itu dibanding seperti laut. Jadi segala ilmu kesemua, ilmu hadis, ilmu apa kesemuanya yang kita ada belajar dalam agama kita, semuanya daripada Nabi Muhammad kesemua. Patut la ilaha illallah tertentu dengan ketuhanan Allah Ta'ala saja. Maka itu setengah daripada perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu maksud dianya begitu. Maksudnya jadi pendek katanya Muhammad Rasulullah itu meliputi kesemua. Segala ilmu yang kita mengetahui dalam agama, yang selain pada bab akidah, selain daripada hukum syarak tu, banyak lagi daripada segala adab yang kita belajar dalam ilmu tasawuf. Segala adab-adab dan segala nasihat pun disampaikan oleh Nabi Muhammad juga. Dan cerita-cerita orang dulu, kisah-kisah orang dulu pun, Nabi-Nabi dulu pun disampaikan oleh Nabi Muhammad juga. Jadi pendek katanya semua ilmu yang kita tahu sekarang itu daripada Nabi Muhammad. Termasuk juga ialah ilmu tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab itulah dibanding katanya Muhammad Rasulullah seperti laut, la ilaha illallah itu seperti satu titik. Itu nak banding tentang ilmu pengetahuan. Dan barangkali kerana hikmat yang tersebut, iaitu menghimpunkan keduanya akan sekalian akidah, akan sekalian aqaid, serta pendek keduanya menjadi oleh syarak akan keduanya terjemah bagi barang yang di dalam hati daripada iman dan tiada diterima daripada seorang akan Islam malaikat dengan keduanya. Dan barangkali kerana hikmat tersebut, barangkali kerana hikmat yang tersebut, apa dia hikmat yang tersebut? Iaitu menghimpunkan keduanya dua kalimah tauhid akan sekalian aqaid. Hikmat menghimpuni oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana kedua-dua kalimah itu menghimpunkan segala aqaid kita, serta pendek keduanya, perkataan tu perkataan yang pendek. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pendek saja. Jadi tak pakai masa lama lah. Kalau kita nak kata nak sebut dianya, sekejap saja dapat habiskan. Sebab dia pendek. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
dalam keadaan pendek dia, tapi dia menghimpunkan segala akaid. Dengan sebab dia kalimah yang pendek, dengan sebab kedua-dua tu Muhammadur Rasulullah, kalimah yang pendek, lagi pulanya dia menghimpuni segala akaid iman, menjadi oleh syarak akan keduanya dua kalimah tauhid. Jadi apa? Tarjamah. Jadi menjadi oleh syarak akan kedua itu jadi apa? Jadi tarjamah. Maknanya tarjamah ni bukan maksudnya apa dia? Terjemah bahasa tu bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya Allah itu apa dia syarak menjadikan dua kalimah tauhid ini sebagai mutarjim, sebagai terjemah, sebagai terjemah maknanya saksi, bukan. Sebagai terjemah, sebagai juru bahasa maknanya yang memberitahu bagi barang yang di dalam hati. Terjemah bagi barang di dalam hati, terjemah muzahir. Terjemah muzahir. Muzahir menyata akan benda yang ada di dalam hati orang. Apa dia barang tu? Daripada iman. Jadi maksudnya begini. Dengan sebab dua kalimah tauhid itu yang ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal tilik kepada makna bagi kedua-dua kalimah itu mengandungi segala akaid dan mengandungi segala pengetahuan, ilmu pengetahuan agama, lebih-lebih laginya pada tentang kata Muhammadur Rasulullah. Tapi perkataan tu walaupun mengandungi perkara yang banyak, tapi nisbah ucapan perkataan dianya pendek saja. Dengan sebab pendek itu dijadikan oleh syarak sebagai tandaan, sebagai zahir akan perkara yang ada di dalam hati seorang. Apa dia perkara tu? Ialah iman. Maksudnya apabila kita pergi kepada suatu tempat, masalah kita pergi kepada Eropah ke kita pergi kepada mana-mana, dengan tengok kepada pakaian tu tak tahu orang mukmin ke orang tidak mukmin. Orang Islam ke tidak orang Islam. Tengok dengan rupa zahir tu sama. Apabila kita dengar seorang tu dia mengucap, dia kata la ilaha illallah, maka itu sebagai tandaan yang sebagai alamat, sebagai terjemah, sebagai tandaan, sebagai muzahir yang benda yang ada dalam hati itu menunjuk kata dalam hati dia tu ada iman. Maksudnya begitu. Jadi maknanya kita boleh tahu daripada benda yang ada dalam hati seorang yang kita tak kenal dia, kata dia ni ada di dalam hati dia tu iman ke tidak ada, maka sekiranya kalau kita dapat dengar daripada mulut dia, dia ada kata la ilaha illallah, kita boleh tahu katanya ada iman di dalam hati. Tandaan. Jadi tandaan. Kita pergi kepada satu tempat, tengok zahir tu macam bukan orang Islam lah. Tengok zahir macam bukan orang Islam lah seorang tu. Tapi tiba-tibanya kita terdengar daripada dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu menunjuk katanya dalam hati dia tu yang kita tak nampak tengok dalam hati dia tu, tahu kata dalam hati dia ada iman. Tu maksud katanya syarak menjadikan dua kalimah itu terjemah benda iman yang ada dalam hati. Sebab benda di dalam hati kita tak tahu macam mana benda dalam hati tu. Perasaan beriman ke tak beriman. Tetapi apabila mulut dia tu mengucap dua kalimah syahadah, kita tahu kata orang ni orang mukmin macam kita juga. Begitu. Itu satu perkara. Dengan sebab pendek, kalau panjang semuka surat, susahlah kita nak tahu. Kalau katanya dua kalimah tauhid tu panjang semuka surat,
sekali nak baca tu pakai masa 5 minit ke masalan, sekali nak kata tu pakai masa 5 minit masalan, tak dijadikan tandaan untuk nak menunjuk datang ada iman dalam hati lah, sebab jarang kita nak boleh dengar, susah kita nak boleh dengar. Ni kalau pendek sekejap dia kata dah habis. Jadi senang kita nak dengar. Satu hikmat di situ. Dan hikmat satu lagi pulanya, dan tiada dengan sebab pendek dia, dijadikan dia ini macam mana? Serta dan tiada ditimukan seorang kafir akan Islam, melainkan dengan keduanya dua kalimah tauhid. Dengan sebab dia ucapan yang pendek. Dengan sebab mengandungi dia akan segala akidah. Dengan sebab dia ucapan yang pendek. Dengan dua-dua sebab ini. Tilik kepada makna mengandungi segala-gala. Tilik kepada perkataan, susunan perkataan dia sangat-sangat pendek. Lalu tu buat syarat katanya orang kafir kalau tak nak masuk Islam, tak boleh nak masuk Islam melainkan dengan sebut dua kalimah tauhid, tapi mesti kena sebut asyhadu di depan. Jadi maknanya dengan sebab pendek, kalau kita katanya mengandungi sedikit saja daripada akidah dan perkataan dia tu panjang semuka surat masalan, tentu tak dijadikan perkataan itu syarat bagi nak masuk Islam. Tapi pendek. Lebih-lebih laginya orang yang nak masuk Islam tu bukan orang Arab. Jadi nak ajar bagi dia kata la ilaha illallah, kalau panjang letih juga. Nak bolehkan masuk Islam kena baca bahasa Arab semuka surat, padahal dia tak pernah baca bahasa Arab tu, jadi susah. Tapi dengan sebab pendek saja. Jadi senang bagi orang kafir nak masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah itu. Itu mana katanya, dan tiada terima akan seseorang, yakni seorang daripada orang kafir akan Islam, melainkan dengan mengucapkan keduanya. Melainkan dengan mengucap akan keduanya dua kalimah itu. Tapi mesti tambah la itu asyhadu di depan. Begitulah. Kenapa ini kalau orang tanya, kenapa tak boleh pilih perkataan lain untuk nak jadi tanda, nak jadi syarat bagi masuk Islam? Kita jawab katanya, kalimah lain tu tak menghipuni. Sebab tu kalau orang kafir dia nak masuk Islam tapi dia mengucap asyhadu annallaha akbar. Kalau dia kata begitu, aku menyaksi bahawa Allah Ta'ala itu maha besar. Kalau dia mengucap dua kalimah syahadat, dia mengucapnya begitu, asyhadu annallaha akbar. Aku menyaksi bahawa Allah itu maha besar. Cukup. Tak menghipuni. Tak menghipuni. Sebab Allahu Akbar itu menunjuk kata Tuhan maha besar saja. Tidak menghipuni. Tidak menghipuni, tidak melekapi segala akaid yang bersangkutan dengan Allah. Sebab tu kalau lain nak menghipuni segala akaid, dia panjang. Tengok ayat kursi. Apa dia? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Panjang. Tengok, nak menunjuk kata Allah satu, huwallahu ahad. Jadi tengok dalam surah Qul Huwallah, dia berapa perkara yang ada dalam surah Qul Huwallah. Allahu ahad, menunjuk kata Allah tu satu. Allahus samad, Allah itu yang tempat tumpuan bagi segala hamba. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahir. Dia tiada jadi anak bagi siapa, dia tidak jadi ibu bapa bagi siapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapa yang sama dengan dia.
Jadi tak banyak akidah sangat yang terkandung di dalam kata dalam surah Qul Huwallah. Tak macam kata la ilaha illallah, itu dah ke semua. Itu dah ke semua. Masuk sifat kamalat apa semualah. Itu sebab itulah pendek tilik kepada makna menghimpuni segala, melekapi segala, tapi perkataan pendek. Sebab tu senang dibaca oleh orang kafir, dikata oleh orang kafir, diucap oleh orang kafir pada ketika nak masuk Islam. Itulah hikmat dia. Habis itu katanya, dan ketahui olehmu bahawa seterjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kita terjemahkan. Apabila kata la ilaha illallah, nak tukar bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan dia. Itu terjemahan dia. Artinya, arti tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Sebab apa? Sebab mana Tuhan itu ialah yang disembah dengan sebenar. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, ada. Mana tak ada, tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Melainkan Allah. Jadi mana Tuhan yang disembah dengan sebenar itu yang lain daripada Allah tidak ada. Hanya Allah satu saja. Allah satu saja ialah Tuhan yang disembah dengan yang sebenar, yang lain tak ada. Itu maksudnya. Itu makna dia. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada. Ada tu, dia kata ada itu kalau nisbah ilmu nahu khabar bagillah. Khabar bagillah. Melainkan Allah. Maksudnya tiada ada. Tak ada. Tiada ada, tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Bukan tak ada kesemua. Bukan tak ada sampai kosong. Tak ada yang lain. Allah tu ada. Maksudnya begitu. Sebab itulah kalau kita ucapnya begitu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada, malaikat Allah, bukan kita katanya tak ada, Allah pun tak ada. Allah tu ada, jadi maksud kita kata la ilaha illallah ini, kita nak menafikan, nak buang, nak menafikan yang lain daripada Allah jadi Tuhan sebenar. Dan kita nak mengisbatkan, nak menetapkan Allah yang ialah Tuhan yang sebenar. Jadi kita buang yang lain daripada Allah, menetapkan Allah pada hukum jadi Tuhan yang sebenar. Maksudnya begitu. Bukan katanya la ilaha, tiada Tuhan, Allah pun tak ada juga. Bukan maksudnya begitu. Jadi mana yang lain pada Allah tu tiada, Allah tu ada. Maksudnya begitu. Dengan maknanya Allah itulah Tuhan yang sebenar, yang lain bukan. Yang lain bukan Tuhan yang sebenar. Walaupun didakwa oleh setengah mereka, setengah manusia kata benda itu Tuhan sekalipun. Seperti setengah-setengah manusia tu dia dakwa katanya matahari itu ialah Tuhan, tapi bukan dia Tuhan yang sebenar pada hakikatnya, sebab Tuhan yang sebenar tu ialah Allah. Sebab tu jadi kita tidak menafi sampai ke tidak menafikan Allah, kita menafikan yang lain. Sebab kita ketika
ketika kita kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, kalau asalnya tiada Tuhan, kita tidak dalam hati kita tidak ingat kata tidak ada Tuhan, sampai Allah pun tidak ada juga kita tak ingat begitu, sebab kita cadang nak kata illallah. Seperti kita katanya seorang tu dia bercakap, dia katanya, saya tidak ada duit sekarang. Saya tidak ada duit sekarang, melainkan 100 ini saja. Dia katanya, saya tidak ada duit sekarang. Saya tak mempunyai duit sekarang. Saya tak ada duit sekarang. Hanya 100 ini saja. Jadi ketika dia kata begitu, maknanya yang lain daripada 100 itu tidak ada lah. 100 ni ada kat poket dia. 100 ini ada kat tangan dia. Lain daripada 100 ini tidak ada. Jadi mana yang dia tolak, yang dia menafi mana? Lain daripada 100 yang ada kat poket, kat tangan dia. Adapun 100 tu dia tak ada cerita kata tiada. Itu dia nak cerita kata ada. Jadi maknanya walaupun dia kata tiada duit saya, tiada duit, jadi dusta ke? Tak jadi dusta, tak jadi salah dia cakap begitu. Sebab nanti dia kata malaikat 100. Jadi maknanya ketika dia kata tiada duit saya, tidak ada duit sekarang. Memang dalam hati dia dah cadang nak kata malaikat 100. Maknanya dalam hati dia katanya lain, dalam hati dia dah ingat. Dalam hati dia dah teringat bahawasanya lain pada 100 tidak ada, 100 ni lah yang ada. Yang lain pada 100 tidak ada. Maksudnya begitu. Jadi bukan maksud dia katanya saya tidak ada duit sekarang, mana tinggal kosong. Bukan maksud dia begitu. Ketika dia katanya belum nak kata malaikat 100 tu, dia kata apa? Saya tidak ada duit sekarang. Maksud dalam hati dia apa? Dia kosong daripada duit, dia kosong ke? Tak ada langsung ke? Tak, dia tak teringat begitu. Dia teringat kata 100 tu ada, nanti nak sebut kata malaikat 100. Maksudnya begitu. Jadi bukan kalau begitu tak jadi bohong lah. Tak jadi salah lah. Dia kata macam mana? Saya tidak ada duit sekarang. Kalau dia bergerti sakat tu, serta kosak katanya duit kat tangan dia kosong, maka itu jadi dusta lah. Jadi bohong lah dia cakap. Sebab dia tak nak kata malaikat 100. Serta dia kosak katanya kosong sungguh-sungguh, mana dia bohong. Tapi dia tak ada kosaknya begitu. Ketika dia kata tiada duit saya, tidak ada duit sekarang, dia sakat tu dia kata tu, tapi dalam hati dia dah ingat, dah tahu kata 100 ni ada. Sebab tu dia kata malaikat ini 100 ini. Begitu. Sebab tu kalau orang tanya macam mana, orang tu dia dekat-dekat nak mati. Dekat-dekat nak mati dia mengucap. Tapi dia mengucap la ilaha illallah, habis nyawa. Tak sempat nak sebut malaikat Allah. Illallah tak sempat nak sebut illallah. Jadi kalau kita tengok pada zahirnya, dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi tak sempat nak habiskan. Dia sempat sebut la ilaha illallah, habis nyawa. Mati. Jadi illallah tak sempat nak sebut. Macam mana orang tu? Macam mana orang tu tak jadi kata dia menafikan Tuhan Allah ke? Kita jawabnya tak. Sebab ketika kita kata la ilaha tu, bukan kita menafi terus sampai ke Allah, kita menafi Allah, kita tak menafi. Ya, kita kata la ilaha, tiada Tuhan, mana tidak ada Tuhan yang bukan Allah. Macam kata tadilah, saya tidak ada duit malaikat 100. Ketika dia kata saya tidak ada duit, jadi bohong tak cakap pada dia? Tak jadi bohong, sebab dia hati dia dah ingat nak kata malaikat 100 ada, lain pada 100 tak ada. Maksud dia nak kata begitu, maksud dalam hati dia ni. Maka maksud kita kata la ilaha illallah,
Maka maksud kitanya apa dia? Lain pada Allah bukan Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang lain daripada Allah bukan Tuhan yang disembah dengan yang sebenar. Bahkan Tuhan yang disembah dengan sebenar itu Allah. Begitu. Itu maksud yang dia nak kata, walaupun dia tak sempat habiskan perkataan itu tak salah. Sebab dalam hati dia dah ingat kata Allah ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kata tiada Tuhan tu yang lain pada Allah tak ada. Yang tak ada tu lain pada Allah. Maka tak mengapa lah. Tak payah kita risaulah macam mana dia ni. Tak salah sebab dia menafi kata la ilaha, tiada Tuhan mana lain pada Allah. Tak ada. Lain pada Allah tak ada. Sebab karenanya sekiranya walaupun dia mati tak sempat nak kata illallah. Fardunya kalau dia dipanjangkan sedikit lagi umur dia, tentu dia akan kata illallah. Kan? Contoh beginilah. Contoh dia begini ya. Macam tadi, kalau orang katanya, dia nak katanya, saya tidak ada duit sekarang, malaikat 100. Tapi apabila dia cakap tu, dia kata, saya tidak ada duit sekarang. Kaman dia batuk. Batuk tak sempat nak kata malaikat 100. Berdosa tak dia? Tak berdosa kan? Dia kata, dia maksud nak kata, saya tidak ada duit, malaikat 100 kan? Dia nak kata begitu, tetapi apabila kata saya tiada duit, saya tidak ada duit sekarang. Habis tu batuk, tak boleh bercakap. Salah, bohong tak dia? Tak. Sebab apa? Sebab kalau fardunya, kalau dia tak batuk, tentu dia akan kata malaikat 100 ini, faham gitu. Sebab tu tak jadi salah. Sebab tu tak jadi salah. Kita tengok pada kitab pula. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, ada malaikat Allah. Yang dia kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada malaikat Allah. Perasan ke tidak masa kita buat tahlil, kalau kat petani jarang nak kata, tapi kat sebelah sana selalu kata. Dia kata la ilaha illallah, apa dia kata? Maujud. Setengah itu dia tambah. Lepas tu selepas pada maujud tu apa lagi? Saya pun tak, jangan nak kata juga. Sebab kat sini orang tak, jangan nak kata. La ilaha illallah, selepas pada tu ada kata maujud, ma'bud. Itulah yang ditemu sekarang katanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, ada. Itulah yang dia orang bertahlil itu kata maujud. Itu ada. Dia tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada. Yang orang tahlil kata maujud. Setengah orang kata, setengah orang tak kata. Tak apalah. Itu nak cerita kata ada tu mai daripada mana? Itu sebab tu setengah orang tu dia tambah. Artinya sekali lagi, artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Artinya arti tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada malaikat Allah. Tafsir sekali lagi pula. Tafsir sekali lagi pula. Tadi makna bagi kata la ilaha illallah, makna bagi kata tiada Tuhan malaikat Allah, makna dianya, makna dia tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada malaikat Allah. Itu tafsir dia. Kamane apa maksud tafsir begitu? Artinya arti tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada malaikat Allah. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua.
Ha? Sebab Allah ada, yang lain tak ada, berapa bilangan? Ha? Yang jadi Tuhan, yang jadi Tuhan sebenar itu Allah, yang lain tak ada, berapa bilangannya? Tuhan yang sebenar ada berapa? Ada satu ya. Sebab katanya Tuhan, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, ada melainkan Allah. Jadi maknanya Allah Tuhan yang sebenar. Yang lain daripada Allah bukan Tuhan yang sebenar. Nak tanya, berapa? Satu, kan? Satu. Sebab tu katanya, artinya bahawa Tuhan yang disembah dengan sebenar itu satu jua. Kenapa boleh kata satu jua? Sebab yang lain daripada Allah tak jadi Tuhan. Sebab yang lain daripada Allah bukan dia Tuhan. Jadi satu, Allah satu ya. Begitulah. Bahawa Tuhan yang artinya bahawa Tuhan yang sebenar, itu satu jua. Lepas tu kalau banyak manusia dia panggil itu Tuhan dia, yang ni Tuhan dia, itu Tuhan palsu. Tuhan sebenar Allah satu. Walaupun setengah manusia yang kufur, yang kafir, dia dakwa kata itu Tuhan, tanya yang ni, dia kata yang tu Tuhan, tanya orang tu katanya matahari Tuhan, tanya yang ni kata Isa Tuhan, tanya yang nu katanya lembu Tuhan, macam-macam dia kata. Tapi itu kita jawab kata itu palsu kesemuanya. Itu Tuhan palsu kesemuanya. Maknanya sebenar dia bukan Tuhan. Makhluk bagi Tuhan yang sebenar, yang satu ialah Allah kesemua. Makhluk Allah kesemua, bukan Tuhan. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Tuhan yang sebenar satu jua tu siapa nama dia? Tuhan yang satu, Tuhan yang sebenar satu jua, siapa nama dia? Iaitu yang bernama dengan Allah, yakni dengan nama Allah. Nama Tuhan yang satu itu nama dianya Allah. Sebab tu apabila kita nak minta, kita boleh panggil ya Allah. Ya Allah, kita panggil nama dia. Kita panggil nama dia sebab dia nama dianya Allah. Nama dia Allah. Lepas tu banyak lagi lah nama dia tu 99. Tapi yang masyhurnya Allah. Jadi Tuhan yang satu itu siapa? Tuhan yang sebenar itu satu jua. Nama dia siapa? Nama dianya Allah. Sebab tu kalau kita jadi maknanya Allah tu Tuhan kita macam ni lah. Bapa saya ada seorang saja. Memanglah begitulah. Bapa saya nama Muhammad. Bapa saya nama Muhammad. Tapi saya tak panggil ke dia Muhammad. Saya panggil bapa. Saya panggil ayah kat dia. Saya panggil bapa kat dia. Saya tak panggil Muhammad sebab tak beradab. Gitu. Tapi orang lain panggil kat ayah saya Muhammad. Sebab ayah saya nama Muhammad. Begitu. Maka Tuhan kita, siapa nama dia? Allah. Jadi yang kita sebut Allah, Allah itu nama bagi Tuhan kita. Hingga 99 kan. Iaitulah yang bernama dengan Allah, yakni dengan nama Allah. Jadi Allah tu nama bagi Tuhan kita. Nama bagi Tuhan kita. Sebab tu pada masa kita berdoa, ada kalanya kita panggil dengan, kita seru kepada dia dengan nama dia, ya Allah. Kita seru begitu. Kita seru kepada dia ketika kita berdoa, seru dengan nama dia. Ada juga kita seru dengan perangkat dia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita seru dia begitu kan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada kalanya kita seru dia dengan sifat dia. Ya Arhamar Rahimin. Boleh ke semua lah. Kalau kata ya Arhamar Rahimin dalam doa kita, kita seru dia dengan sifat dia.
Nah, kita seru, tapi biasanya kita seru dengan nama Allah. Ya Allah, timakan doa saya. Ya Allah, begitu. Ya Allah, gini. Maklum. Tiada lain sekali-kali. Tiada lain daripada Allah sekali-kali. Maknanya, lain daripada Allah tak ada yang jadi Tuhan. Maksudnya begitu. Bukan nama Allah. Lain pada nama Allah tidak ada. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksud katanya lain pada nama Allah tidak ada. Mana Tuhan yang sebenar lain daripada Allah tidak ada sekali-kali. Itu maksudnya tiada lainnya lain pada Allah sekali-kali. Lain daripada Allah tidak ada. Maknanya Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak ada sama sekali. Itu maksudnya begitu ya. Kita tafsir begitu, maknanya yang lain daripada Allah tidak ada sekali-kali yang jadi Tuhan. Maknanya Tuhan yang sebenar itu Allah. Tuhan yang sebenar itu Allah. Maknanya yang lain daripada Allah bukan dia Tuhan sama sekali. Adalah tapi bukan Tuhan. Tengok orang-orang setengah orang tu dia katanya api itu Tuhan. Api itu ada ke tidak? Api itu adalah, tapi bukan Tuhan. Setengah manusia dia kata lembu itu ialah Tuhan. Lembu itu ada ke tidak? Lembu itu ada, tapi bukan Tuhan yang sebenar. Itu maknanya tiada yang lain pada Allah sekali-kali. Mana lain daripada Allah bukan Tuhan sama sekali. Lain daripada Allah bukan Tuhan sama sekali. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya maka kalimah la itu menunjuk atas nafi, artinya meniada kan. Dan kalimah ilaha itu manfiyun, manfi, artinya yang apa? Yang dinafikan. Yang dihukumkan dengan tiada adanya. Panjang pula kena huraiannya. Kita akhir di situ, insyaAllah kita sambung minggu depan. Maka kalimah la itu wallahu a'lam.